Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Pada malam ini kita akan menumpukan isu COVID-19 yang semakin membimbangkan di negeri Sabah. Mengikut perangkaan yang kita dapat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kita boleh simpulkan bahawa 12% sebenarnya populasi rakyat Sabah dari keseluruhan jutaan populasi di negara kita. Tetapi dari angka-angka berkaitan dengan pandemik COVID-19 ia agak membimbangkan kerana 44% kes yang ada di negara kita iaitu kes aktif adalah berasal ataupun masih berada di Sabah. Sekitar 43% kes kematian juga dari kes pandemik COVID-19 di Sabah, manakala 71% total kes aktif yang sekarang ini berada di negeri Sabah. Mengikut perangkaan SPRC hingga semalam misalnya 7,488 kes aktif di negeri Sabah, manakala 927 merupakan kes baharu yang dilaporkan. Jadi pelbagai spekulasi, pelbagai fakta-fakta sama ada yang sahih ataupun yang tidak sahih berlegar di sekitar kita. Sama ada kita ingin melihat sesuatu yang lebih baik berlaku di negeri Sabah ataupun kita perlu melakukan perencanaan yang lebih efektif, yang lebih menyeluruh dan berfokus bagaimana kita melihat pandemik COVID-19 di negeri Sabah. Jadi dua orang tamu yang sudah bersedia melalui Skype pada malam ini. Seorang dari komuniti yang berada di hujung pantai timur Sabah yang begitu aktif bersama para komuniti dan rakyat yang terpinggir terutama di kawasan kepulauan dan juga kawasan pedalaman, iaitu Cikgu Jafri Musa dari Borneo Comrade. Apa khabar? Assalamualaikum Cikgu Jafri. Waalaikumsalam. Dan ya, alhamdulillah. Dan seorang lagi tidak asing lagi bersama kami di Esrawani yang berbahagia, Datuk Dr. Ahmad Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Assalamualaikum Datuk Dr. Firdaus. Waalaikumsalam Nazri. Terima kasih Datuk kerana bersama kami di Esrawani pada hari ini. Mungkin saya nak mulakan dengan Cikgu Jafri Musa, Borneo Comrade. Tahniah walaupun masih bergelut untuk mendampingi komuniti terpinggir terutama di kawasan pantai timur Sabah seperti di Pulau Omadal, Pulau Bumbung, Pulau Dernawan, Pulau Bangau dan sebagainya. Ada Cikgu Jafri menitipkan kisah bagaimana sukarnya untuk mendekati komuniti bajau laut ataupun etnik-etnik di kawasan kepulauan ini untuk melakukan saringan COVID-19. Apabila didekati petugas Kementerian Kesihatan, mereka lari ke laut kerana mereka ada rasa stigma, mereka ada rasa kerisauan dan mereka rasa akan ditangkap pihak polis dan pihak berkuasa dan seumpamanya. Itu dititipkan hampir seminggu yang lalu, Cikgu Jafri Musa. Bagaimana keadaan sekarang apabila Cikgu Jafri dan juga rakan-rakan Komrad Borneo dan juga NGO lain mendekati komuniti bajau laut? Kerana Cikgu Jafri bukan orang baru di sana, kerana sentiasa berdampingan dengan anak-anak mereka untuk melakukan sekolah pendidikan di kawasan bajau laut ini, tetapi sudah orang kata pun lama di situ. Jadi bagaimana situasi sekarang apabila ingin melakukan bantuan kebajikan dan juga melakukan saringan COVID-19 di kalangan mereka? Cikgu Jafri Musa mungkin boleh kisahkan sedikit. Okey, terima kasih kepada Haji Nazri kerana menjemput saya. Apa yang saya tulis kira-kira dalam 8 hari yang lepas atau 9 hari yang lepas, itu adalah kunjungan kali pertama daripada Kementerian Kesihatan KKM yang dibantu oleh NGO Imarit ke Pulau Omadal. Tujuan mereka untuk membuat saringan lah di Pulau Omadal. Keadaan ketika itu, kunjungan mereka secara boleh dikatakan mengejut tanpa orang tahu. Tapi selepas kehadiran mereka, situasi terutama di komuniti bajau laut sangat sunyi lah. Tidak pernah kita jumpa keadaan begitu di dalam komuniti mereka. Tapi sebabkan oleh ketakutan-ketakutan yang seperti saya tulis, mereka menyembunyikan diri. Saya percaya bahawa sebab saya hampir dalam kerja-kerja menguruskan komuniti-komuniti stateless hampir 3 tahun sudah di Sabah. Saya percaya bahawa
komuniti-komuniti ini boleh diurus. Tetapi kita perlu dulu faham keadaan mereka, dilema mereka. Daripada situ barulah kita boleh bersama-sama merancang sesuatu perkara. Itu yang saya pegang sehingga hari ini. Dan saringan yang kedua, selepas saya memberi penerangan-penerangan kepada komuniti mereka tentang dilema-dilema mereka, menjawab dilema-dilema mereka. Dan yang kedua, kita dapat lebih banyak orang yang rela untuk membuat saringan. Tetapi masalah dia di sini, saya mempunyai limitasi-limitasi. Saya cikgu, bukanlah, saya sedar diri saya bukanlah siapa, cuma cikgu. Saya tidak ada ilmu pengetahuan, kepakaran dalam kesihatan ataupun mempunyai bidang kuasa dalam penguatkuasaan. Jadi kami di sini e-school, kami boleh dan sedang berusaha untuk menyediakan bekalan makanan buat semua penduduk, tidak kira warga negara, stateless di Pulau Omadas setiap minggu. Tetapi kami tidak ada kepakaran dalam bidang kesihatan dan penguatkuasaan ini. Dan saya percaya untuk menangani isu COVID ini, 3 sektor ini sangat penting. Kebajikan, kesihatan dan penguatkuasaan. Tetapi buat masa ini, di Pulau Omadas, kami hanya dapat menyediakan kebajikan. Kami tidak nampak lagi ada sebarang gambaran atau pertolongan-pertolongan dari segi penguatkuasaan dan kesihatan yang penting. Dan ya, e-school hanya dapat di sini untuk pergi ke rumah-rumah yang disahkan positif, memastikan mereka duduk di rumah, menyediakan bekalan makanan cukup bagi dia sepanjang kuarantin. Tetapi itu pun kita tidak dapat memastikan bahawa mereka akan duduk di rumah daripada segi kesihatan mereka sihat ke tidak. Kami cuma ada habis-habis kami cuma boleh memeriksa suhu mereka. Jika panas mungkin kami ada peniaga untuk bagi. Kami tidak tahu apa tindakan selanjutnya. Jadi itu limitasi-limitasi dan gerak kerja kami sekarang di sini. Okey, Cikgu Jafri, kalau boleh kongsikan sedikit realiti komuniti bajau laut, komuniti yang tidak berwarga negara, yang tidak mempunyai dokumen di kepulauan sekitar sempurna ini, termasuk di Pulau Omadal. Bagaimana sekarang? Kita sudah menghampiri bulan kedua, mereka tidak boleh bergerak. Mereka tidak dibenarkan untuk ke darat. Mereka masih beranggapan bahawa satu dilema COVID ini satu penyakit yang begitu menakutkan. Apatah lagi kalau disaring itu sampai apabila cotton bud masuk ke hidung mereka, itu mungkin boleh mati dan sebagainya. Itu realiti dan kita tidak boleh mentertawakan mereka. Jadi realiti sekarang bagaimana? Kalau cikgu boleh beri sedikit gambaran dari sudut pendapatan mereka, ialah mereka memang kais pagi makan pagi, itu realitinya. Boleh cikgu kongsikan? Okey, pertama, kami di sini percaya tiada satu bangsa pun di dalam dunia ini yang akan menolak bantuan-bantuan jika mereka sakit. Rawatan-rawatan jika mereka sakit. Tiada satu pun orang yang akan menolak. Tetapi itulah seperti yang saya cakap pada awal sekali, kita perlu faham kenapa mereka, dilema-dilema mereka tu. Daripada situ baru kita boleh membuat perancangan untuk mencapai matlamat kita yang sama untuk membasmi COVID ini. Yang kedua, betul, keadaan mereka sekarang sangat tidak dalam keadaan yang sangat terbuka untuk berhadapan dengan banyak masalah, keberuran, dari segi kesihatan, dari segi penguatkuasaan, ditangkap semua ini. Jadi itu dari sektor keselamatan mereka sangat terjejas. Ramai yang sudah tidak ke laut, ramai sudah tidak dapat untuk, sebab ini kebanyakan pendapatan mereka adalah sumber-sumber laut. Mereka akan menangkap ikan dan menjual kepada pemborong-pemborong. Sekarang pemborong-pemborong pun sudah tidak membeli. Jadi mereka start, sebab sekarang dulu mereka masih boleh untuk ke laut untuk menangkap ikan dan makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah. Tapi ada setengah orang yang dihalau balik ke pergi laut dan dihalau balik ke rumah mereka. Jadi mereka stuck dan kita kena tahu mereka stateless
mereka tidak termasuk di dalam senarai bantuan-bantuan kebajikan daripada kerajaan, terutamanya bantuan BPN ke apa daripada kerajaan kepada setiap rakyat isi rumah di Malaysia. Jadi itu realiti mereka. Cuba kita bayangkan jika kita salah seorang daripada katakan ketua keluarga mereka ditangkap, di kuarantin. Macam mana sisa baki keluarga mereka tu, ahli-ahli keluarga mereka yang di rumah? Siapa yang akan bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan mereka? Ini ketakutan yang perlu diakui oleh semua orang. Bukan sahaja daripada nikah kami di sini, tapi orang atasan pun perlu akui bahawa ketakutan ini nyata, bukanlah ketakutan yang mitos, sesuatu yang tahyul yang tidak boleh kita menganggap sebagai fakta. Okey. Jadi itulah keadaan komuniti Bajau Laut sekarang selepas 2 bulan. Okey. Saya nak minta respon sedikit, respon awal Datuk Dr. Ahmad Muhammad Firdaus, Presiden Mercy. Itu keluhan aktivis kita di lapangan. Dr. Ahmad Firdaus dan rakan-rakan Mercy biasa dengar ini. Inilah kearifan lokal yang perlu difahami petugas di Barisan Hadapan, ahli politik, agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan yang ingin mengkoordinasi ataupun menghulurkan bantuan. Mungkin respon awal Dr. Ahmad Firdaus, kisah Cikgu Jafri yang berada di barisan paling hadapan menangani isu kebajikan dan juga keselamatan, termasuk juga isu COVID juga di Kepulauan Omadal dan juga pulau-pulau di sekitar pantai Timur Sabah. Respon awal Datuk Ahmad Firdaus. Terima kasih Nazri. Dan pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan juga rasa terharu saya kepada Cikgu Jafri atas segala usaha tuan dan juga rakan-rakan dalam Combat Borneo dan juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang saya dengar tadi daripada Imaret yang kami tahu juga sudah beroperasi di kepulauan di sekitar pantai timur Sabah. Jadi tahniah dan terharu saya itu sebab Cikgu Jafri dan rakan-rakan telah pun menjalankan tugas dengan begitu baik sekali dan menyantuni masyarakat, bukan hanya memberi bantuan tapi menyantuni mereka dengan secara langsung. Itulah yang sebenarnya diperlukan. Dan prinsip yang pertama yang saya rasa kita patut belajar di sini dan juga prinsip yang juga mesti Malaysia sebagai pertubuhan bantuan kemanusiaan antarabangsa memang memegang kukuh ialah prinsip memberi keutamaan kepada keperluan mereka yang terlibat atau yang terkesan, ya. Accountability to beneficiaries. Ini adalah sangat-sangat penting. Okey, Datuk Ahmad Firdaus. Ya, teruskan. Ya, dan selain daripada itu, selain daripada mementingkan keutamaan mereka yang dibantu, ya, lagi satu perkara yang sangat-sangat penting tadi ialah cara kita memberikan bantuan itu haruslah melihat dengan cara yang komprehensif dan holistik. Dan ini juga telah dilakukan oleh Cikgu Jafri dan Combat Borneo, iaitu mereka faham bahawa kita tak boleh beri bantuan, terutama sekali dalam krisis yang besar seperti pandemik COVID-19 ini, dalam bentuk piecemeal, dalam bentuk sedikit sana, sedikit sini. Harus ada bantuan yang terkoordinasi dan komprehensif yang seboleh-bolehnya melibatkan semua pihak yang bertanggungjawab dengan cara yang holistik supaya semua bahagiannya, baik kesihatan, baik kebajikan, baik makanan, baik pelajarannya, baik livelihood ataupun cara mereka mendapat pendapatan untuk kehidupan, semuanya dilihat secara bersama. Dan inilah pendekatan yang saya rasa paling elok sekali yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Cikgu Jafri dan Combat Borneo. Yang ketiga, yang ini mesti Malaysia sejak awal respons dan juga preparedness terhadap pandemik ini kami telah tegaskan daripada awal lagi, dan ini juga kami telah bawa kepada pihak kerajaan, pihak berwajib, bahawa sebenarnya, ya, kita di Malaysia kita haruslah menangani masalah COVID-19 ini dengan memberikan bantuan dan juga meluaskan semua aktiviti itu, termasuk aktiviti kesihatan kita, aktiviti mengesan COVID-19,
aktiviti contact tracing dan sebagainya untuk melibatkan semua masyarakat yang terlibat, termasuk rakyat Malaysia terutamanya, ya, tapi juga termasuk juga mereka yang bukan mungkin rakyat Malaysia, dan di pulau-pulau di pantai timur Sabah ini, seperti mana Cikgu Jafri sebut tadi, ada mereka yang stateless. Kita di Semenanjung pun sebelum ini kita ada isu ini di kalangan mereka yang bukan warga negara, dan untuk Mesti Malaysia, semua mereka ini, sama ada mereka rakyat Malaysia atau tidak, kita harus kembangkan khidmat kesihatan, perubatan dan juga khidmat-khidmat lain, bantuan kebajikan dan sebagainya, sebab kita tidak mampu menangani masalah COVID-19 ini sekiranya kita biarkan ada kelompok tertentu terbiar dan ada kelompok tertentu yang tidak mendapat misalnya perkhidmatan kesihatan. Ada kelompok tertentu yang kita tidak tahu, ya, tahap keberjangkitan dan tahap jangkitan yang ada dalam satu-satu komuniti itu. Sebab akhirnya ia akan memberi kesan dan akan membawa kesan yang buruk kepada komuniti yang ada bersebelahan atau dekat dengan mereka. Dan ini termasuk rakyat Malaysia yang lain. Jadi kita haruslah memanjangkan bantuan kepada semua rakyat Malaysia, tak kira di mana, dan juga dalam pada itu juga harus kita juga lihat pada kelompok-kelompok yang tersasar ini yang mungkin sedikit terpinggir, ya, daripada mainstream seperti mana yang disebut. Dan saya tertarik dengan hujah Cikgu Jafri di hujung tadi, iaitu antara mereka ini juga ialah mereka yang tidak mendapat bantuan, apa-apa bentuk bantuan rasmi, disebabkan oleh mungkin mereka tidak ada dalam senarai bantuan rasmi sebab mereka mungkin tidak ada kerakyatan. Mereka ini juga seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita harus meluaskan jaringan bantuan kita untuk memasukkan mereka juga. Dan kalau tidak ada dalam senarai kerajaan, maka pihak NGO, pihak masyarakat sivil perlulah mengambil inisiatif untuk memberi perhatian kepada mereka. Sebab kita faham juga mengapa mereka kadang-kadang tidak ada dalam senarai kerajaan ini. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini dalam agenda awal ini. Kembali dalam agenda awal ini, kita masih membincangkan Tolong Sabah, Peduli Sabah dalam kita mendekati mereka yang berada jauh di perbatasan pedalaman Kepulauan Pergunungan Sabah. Cikgu Jafri Musa dan rakan-rakan NGO lain, ramai sekali, banyak sekali yang terlibat bersama dengan Cikgu Musa dan juga Komrad Borneo ini. Apa strategi terkini boleh kita kongsikan Cikgu Jafri dan juga rakan-rakan untuk mendekati kelompok ini? Kerana kalau kita tidak berkongsi maklumat ini, berkongsi kearifan lokal ini, sukar untuk kita mengkoordinasikan bantuan. Kerana bantuan mungkin banyak di luar sana, tetapi mungkin mereka secara sembrono, mereka melakukan, mereka ada duit, mereka ada beras, mereka ada bantuan, dan mereka hantar saja ke rumah-rumah, sedangkan mungkin tidak sampai dan mungkin tempat yang sama saja, orang yang sama, keluarga yang sama mendapat bantuan. Apa pendekatan Borneo Comrade dalam mendekati kelompok ini dari aspek hal COVID-19, keselamatan dan juga kebajikan? Cikgu Jafri Musa. Okey, terima kasih pada Haji Nazri. Pertama, saya perlu sentuh sedikit tentang masalah yang sebelum kita rehat tadi Haji Nazri ada mention sedikit, itu penafian penafian bahawa keadaan tidak terkawal di lapangan. Saya fikir ini adalah masalah yang paling besar. Ada gap yang sangat besar, kefahaman, gambaran yang sangat besar, gap di antara orang di lapangan dan orang di atasan. Saya fikir ini adalah apa-apa saja yang dicakap oleh kementerian untuk menyenangkan hati kami, ia tidak dapat menyenangkan hati kami kerana kami hari-hari kami berhadapan dengan masalah ini. Dan jika tidak
penafsiran ini tidak terus dilakukan, kita akan melihat bahawa penyelesaian mereka akan jadi seperti hari ini. Barulah mereka mula untuk memanggil, baru mereka mengakui bahawa ketidakcukupan staf selepas ramai angka korban meningkat, angka yang dijangkit meningkat. Saya membaca statistik 10 orang yang sakit ke hospital, 5 orang 10 orang yang sakit ke hospital sempurna hari ini, 5 orang adalah dijangkiti COVID. Jadi selepas itu barulah mereka mula untuk membuat perantindakan. Bukan daripada awal lagi. Daripada awal lagi mereka cuba untuk mencegah ini daripada berlaku. Okey, tentang perancangan daripada kami. Pertama, kami perlu akui, kita semua NGO perlu akui bahawa kita tiada satu kapasiti yang kuat seperti unit-unit kerajaan untuk menguruskan semua bantuan makanan kebajikan kepada terutama rakyat di Sabah. Kita kena akui itu. Dan saya juga ada mention yang kedua, daripada awal tadi saya ada mention bahawa perlu ada 3 unit penting bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini: kebajikan, penguatkuasaan dan kesihatan. 3 unit ini langsung daripada sini, langsung daripada, saya jujur saya katakan, tidak ada satu kefahaman yang jelas di antara mereka, siapa yang patut ambil tugas ini, siapa yang patut ambil tugas ini. Tidak ada jelas di lapangan hari ini. Jadi di sini sangat terbiak. Saya Borneo Kombrat, saya di sini di bawah Iskul Samadi Laut, dan Borneo Kombrat percaya bahawa untuk memastikan semua orang memperolehi memperolehi bekalan makanan yang cukup, pertama yang paling penting adalah data. Kita perlukan data. Tetapi kebanyakan data-data ini jika kita meminta daripada agensi kerajaan, kita tidak dapat. Contohnya di Bangau-Bangau yang penuh dengan warga negara, dengan stateless di sana, kita tidak akan dapat list senarai penuh setiap isi rumah di sana. Jadi pertama sekali kami sedang lakukan, dan ISKU sudah lakukan di sini, Pulau Umadal, kami mapping, kami buat pemetaan setiap rumah kami ada nama dia, berapa isi rumah. Jadi bila bekalan masuk, kami dapat menyelesaikan masalah itu. Setiap orang akan dapat bekalan, kami tahu siapa yang perlu bekalan yang lebih, kerana ini perlu kita ambil berat juga. Orang yang mempunyai isi rumah 5 orang tidak sama bekalan makanan ini dengan orang yang mempunyai isi rumah 20 orang. Dan kita kena tahu kebanyakan isi rumah di sini mempunyai keluarga yang nuklir, maksudnya keluarga yang bercampur dalam satu isi rumah. Ada yang keluarga sampai 18 orang satu rumah, itu ada di sini. Jadi dalam menghantar bekalan makanan, aspek-aspek ini juga perlu kita titik beratkan dalam sepanjang kerja ini. Jadi itu yang paling penting adalah data. Kita perlukan data dahulu. NGO perlukan data. Jika kita tidak dapat data ini daripada agensi kerajaan, agensi rasmi, kita perlu mencarinya sendiri. Okey. Itu saja. Cikgu Jafri, tunggu sebentar. Datuk Dr. Muhammad Firdaus. Itu realiti yang dikatakan oleh Cikgu Jafri. Ada setengah pihak ingin ataupun cuba menafikan realiti di lapangan. Cuba menutup lubang-lubang supaya itu tidak dapat tidak digembar-gemburkan. Isu mereka yang tidak mendapat katakan rawatan, tidak ada testing, mereka bukan warga negara, mereka stateless, mereka ini kalau boleh diasingkan, tidak perlu disampaikan bantuan untuk menjadi sebuah masyarakat yang katakan lestari ataupun komuniti yang berdaya tahan yang sentiasa diangkat oleh Mercy Malaysia, ini sepatutnya tidak berlaku. Respon Dr. Ahmad Firdaus. Ya, saya. Terima kasih Haji Nazri, dan lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Jafri atas penjelasan untuk pihak Borneo Kombrat tadi. Saya rasa kita semua terpanggil dengan keadaan ini, dan saya nak berikan 3 poin utama, iaitu yang pertama sekali, sebenarnya ianya sebenarnya adalah di dalam interest ataupun keutamaan kita semua, rakyat Malaysia dan negara Malaysia dan kerajaan Malaysia serta juga pihak berkuasa di negeri Sabah, bahawa dalam menangani pandemik COVID-19 ini, semua orang
tak kira kaum, bangsa, warna kulit dan juga kerakyatan. Di mana saja mereka berada di bawah lingkungan pemerintahan Malaysia ataupun di dalam aspek negeri Sabah, di negeri Sabah, harus diberikan perhatian. Dan sebabnya ialah senang saja. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemik COVID-19 ini tidak mengenal siapa-siapa. Dia tidak membezakan antara kaum misalnya, tidak membezakan antara agama, tidak membezakan antara fahaman politik dan sebagainya. Dan juga sebenarnya tidak membezakan antara kerakyatan, sama ada seorang itu rakyat Malaysia ataupun tidak. Dia tetap akan menjangkiti seseorang itu sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan yang senang dijangkiti. Dan orang ini pula nanti tak kira lah sama ada umurnya berapa, jantinanya apa, kaumnya apa, juga boleh menjangkiti orang lain dan orang lain ini akan menjangkiti orang lain. Dan oleh itu adalah menjadi keutamaan kita semua sebenarnya untuk kita menangani masalah ini secara komprehensif dan tidak meninggalkan siapa-siapa pun di luar daripada lingkaran bantuan dan juga proses-proses yang perlu untuk mengesan, merawat dan seterusnya membasmi pandemik COVID-19. Terima kasih Dato' Dr. Ahmad Muhammad Firdaus. Masa tidak mengizinkan untuk kita berbincang lebih lanjut, tetapi janji saya kita akan terus berhubung dengan Presiden Mercy dan juga rakan-rakan Mercy dan juga rakan-rakan NGO yang lain yang berada di Sabah. Terima kasih Cikgu Jafri Musa, Borneo Comrade atas masa dan juga pendedahan yang begitu eksklusif pada kami pada malam ini. Semoga terus sukses dan juga bertahan berada di lapangan di Kepulauan Omadal dan sebagainya. Sekian Agenda Wani, kita jumpa lagi.